أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Fara'id, muka surat 9 baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 9 baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kesembilan, ilmu. Artinya erti ilmu mengetahui. Kesembilan daripada 13 sifat, ataupun ke-9 daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Ilmu, artinya ilmu, erti ilmu ni mengetahui. Alima ya'lamu ilman. Jadi ilmu ni bahasa Arab lah. Alima ya'lamu ilman. Jadi ilmu ni terjemahan Melayu kita artinya erti ilmu mengetahui. Selesai sifat yang ke-8, sifat iradah, yang mana pembicaraan sifat 13 ataupun sifat 20. Kalau saya sebut sifat 13 ataupun sifat 20, jangan lupalah, sebab kitab Faridatul Fara'id dia mengikuti jalan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Asy'ari, sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil 13, bukan 20. 20 tu atas jalanan Imam Maturidi. Jadi kitab Faridatul Fara'id dia menjalani jalan Imam Asy'ari. Jadi yang kitab Faridatul Fara'id ni yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu 13. Hak jalanan Imam Asy'ari ni, jalanan sifat 13 ni lah jalanan yang rajih, jalanan yang kuat dalil. Tapi jalanan yang masyhur bagi kita adalah jalanan Imam Maturidi 20. Maknanya kalau sebut 13 ni kita akan jadi tertanya-tanya. Sifat 13 yang kita duk belajar tu sifat 20, masyhur. Masyhur ni maka surah qailu, banyak orang duk sebut jadi masyhur lah. Tapi adakah jalanan sifat 20 tu jalanan yang rajih yang kuat dalil? Dah. Jalanan yang rajih kuat dalil 13 je. Tapi dah masyhurnya hak 20 jadi 20 hak kita tahunya. Jadi dalam kitab Faridatul Fara'id jalanan sifat 13. Sebab tu dalam kitab Faridatul Fara'id nanti sekarang sifat yang ke-9, sifat yang ke-10, sifat sama. Sekarang ni sifat yang ke-9 sifat ilmu, 10 ayat.
sebelah sama, 12 basar, 13 kalam. Berarti setakat tu. Berarti setakat 13 nanti. Kemudian didatangkan pembahagian sifat. Ada sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud, 1. Ada sifat salbiyah, iaitu 5. Qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Kemudian ada sifat ma'ani, 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, 7. Kemudian maknawiyah ada 7. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Mana maknawiyah 7 ni? Pertama, kaunuhu qadiran, lepas tu dihuraikan. Kedua, kaunuhu muridan, lepas tu dihuraikan. Maknanya kalau kita nak cari sifat yang ke-14, 15, 16 sampai 20 tak akan jumpa dalam kitab Faridatul Faraid. Tapi pembicaraan kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman ada. Tapi kalau nak cari nombor yang ke-14, yang ke-15 tak ada. Sebab kitab Faridatul Faraid jalanannya sifat 13. Sebab tu saya sebut yang ke-9 daripada 13 sifat ataupun 20 sifat. Jangan lupalah. Sebab saya sebut dua-dua. Kalau tadi saya baca ke-9 ilmu, ke-9 daripada 13 sifat ataupun 20 sifat. Mana 13 sifat? Jalanan kitab Faridatul Faraid. 20 sifat ni hak jalanan Imam Maturidi yang masyhur bagi kita. Masyhur tidak semestinya muktamad. Faham tak ni? Masyhur tidak semestinya muktamad. Ni sebagai contohlah. Tanya orang lelaki, apakah hukum solat berjemaah atas orang lelaki yang bermukim? Jawapan yang kita akan dengar adalah fardu kifayah. Betul tak? Apakah hukum semayang berjemaah atas orang lelaki ikut syarat lah? Lelaki yang baligh, yang berakal, yang bermukim, yang tidak ada keuzuran, yang keuzuran sakit lah contohnya. Jawapan pastilah fardu kifayah. Masyhur begitu. Orang perempuan pun tahu begitulah atas orang lelakinya, fardu kifayah. Itu bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita bukan fardu kifayah, sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut jua, bukan fardu kifayah. Maknanya kalau satu kampung langsung tidak didirikan salat berjemaah, hukumnya makruh jua, bukan haram, bukan berdosa. Ni sebagai contoh lah. Kalau bandar tak ada lah. Kalau kut darat-darat, kut kapung-kapung, kalau kata subuh, maghrib, isyak ada orang azan dan ada didirikan solat berjemaah di masjid. Terkadang setengah tempat zuhur dan asar senyap. Sebab apa? Sebab tu imam sama, tu bilal sama, naik bukit. Tahu naik bukit? Naik bukit. Mana gini? Kerja dalam hutan lah. Ni cerita kat orang kapung lah maknanya. Maka zuhur asar senyap. Tidak didirikan jemaah di tempat yang nyata, di masjid ataupun surau. Didirikan jemaah di rumah, tu atas masing-masing. Tidak dikira untuk satu kampung. Maknanya di masjid pun tidak ada didirikan jemaah, di surau pun tidak ada didirikan jemaah. Kalau atas pandangan fardu kifayah solat berjemaah, maka berdosalah orang lelaki. Pak ada lagi kampung tu bukan tak ada, ada tu, tapi bukan kaki masjid. Atas pandangan sunnatul muakkadah, sunat kuat tuntut, makruh jua. Jadi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita sunnatul muakkadah, tapi masyhurnya fardu kifayah.
Itu contoh. Masyhur tidak semestinya pandangan yang kuat, pandangan yang muktamad. Masyhur 20, tapi pandangan kuatnya 13 cukup dah. Sama juga kalau tanya orang perempuan pula, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, jawapan yang masyhurnya adalah sebagaimana aurah perempuan di dalam sembahyang, iaitu sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Itu pandangan dhaif tu. Itu pandangan dhaif. Pandangan muktamad, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi tidak sama dengan aurah perempuan di dalam sembahyang. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tidak ada pengecualian, muka pun aurah, tangan pun aurah, mata pun aurah. Tapi kalau tanya, jawapan dia, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi macam dalam semayang lah, sekalian badan melainkan muka dan hulu tangan. Itu bukan pandangan muktamad, itu pandangan dhaif, tapi masyhur. Hak itulah masyhur bagi kita, dan amalan awal kita pun hak itulah. Tapi nak ceritanya, masyhur tidak semestinya muktamad. Faham tak ni? Kalau kata aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, muka wajib tutup, mata wajib tutup, tangan wajib tutup. Mata wajib tutup, lepas tu nak berjalan macam mana? Jalan langgar tiang lah. Ditutup mata, dipakai kain nipis nampaknya. Berjawab seumpama tu terpengang. Gitu ke? Itulah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi masyhur bagi kitanya pandangan Imam Rafi'i yang menyatakan bahawa aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sama dengan aurah perempuan di aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sama dengan aurah perempuan di dalam sembahyang. Sebab itulah kalau dalam dalam kitab Wisyahul Afrah, dalam kitab Wisyahul Afrah dibahagikan aurah perempuan ni ada ada 5 aurah dah. 5. Dia aurah perempuan ada 5. Yang pertama, aurah perempuan dia di dalam solat sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Aurah perempuan dia sesama perempuan muslim dan dengan lelaki mahram antara pusat dan lutut. Aurah perempuan sesama perempuan muslimah di hadapan lelaki mahram. Aurah perempuan seorang diri dalam khulwah adalah antara pusat dan lutut. Aurah perempuan Islam di hadapan perempuan kafir sekalian anggota yang zahir pada masa kita buat kegiatan rumah. Yang ketiga. 4 lah dia. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tidak ada pengecualian. Dia ada 4 bahagian aurah bagi perempuan. Maknanya aurah dalam sembahyang dengan aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi tidak sama aurah dia. Itu pandangan muktamad. Tapi masyhur, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sama dengan aurah perempuan di dalam sembahyang. Itu masyhur, tapi bukan pandangan muktamad. Inilah ni buat bandingan ni, buat bandingan. Bandingan macam mana seseorang tu masyhur, seseorang tuan guru tu masyhur, tapi tidak semestinya di tempat tersebut dia yang paling alim. Tidak semestinya. Ada ni. Tapi yang timbul kalau kata tuan guru yang masyhur nombor 1 kok, tuan guru si ni, tuan guru satu-satu tuan guru. Tapi adakah di tempat tersebut tuan guru itulah hak nombor 1 yang paling alim? Tidak semestinya. Ada tuan guru lain yang lebih alim, yang lebih dikehadapankan jikalau ada sebarang permasalahan. Tetapi yang masyhurnya satu-satu tuan guru. Mana yang masyhur tidak semestinya dia hak nombor 1.
Masyhur kerana orang ramai sebut nama tuan guru, tuan guru satu-satu tuan guru ni. Ini buat bandingan begitulah. Kadang-kadang satu-satu jemaah ni sebagai jemaah, sebut jemaah tu hanya dikenali dengan satu orang nama, ustaz. Walau dalam jemaah tersebut, hak ustaz yang masyhur tu nombor 2, nombor 3 bukan nombor 1 pun. Dia gitulah. Yang masyhur tidak semestinya yang nombor 1. Masyhur ni kerana ramai orang duk sebut gitu jelah. Jadi sekarang ni kita masyhurnya 20. Tapi yang kuatnya 13. Jadi saya akan sebut contohnya tadi yang ke-9 ilmu, yakni yang ke-9 daripada 13 sifat ataupun 20 sifat. Saya akan ulang seumpama tu. Jadi tengok 13. 13 ni jalanan kitab Faridatul Faraid, jalanan Imam Asy'ari, jalanan yang kuat. Atau 20. 20 ni jalanan Imam Maturidi, jalanan yang masyhur tetapi bukan jalanan yang rajih, yang kuat dalil, bukan. Gitu je. Jadi yang kita panjang bicara adalah hak sifat yang ke-8, iaitu sifat iradah. Sifat iradah lah yang paling panjang pembicaraan. Kalau kita kira dengan muka surat ni, dengan muka surat Faridatul Faraid ni, ilmu tadi muka surat 9, bayang ke-12 daripada bawah. Permulaan bicara sifat iradah muka surat 8, bayang ke-9 daripada atas. Tu pembicaraan sifat iradah. Panjang tu, satu muka surat lebih tu. Satu muka surat lebih. Nanti bicara ilmu. Bicara ilmu ni, bicara ilmu, sebaris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris, ke-10 hayah. 8 baris je sifat ilmu. Yang ke-10 hayah, yang ke-11 samuk. Yang ke-11 samuk hayah ni dalam lebih kurang 7 baris je. Musuh yang ke-10 baris kedua dah batas samuk. Turun ke bawah sikit basar lalu dah. Lepas tu turun lagi bawah tu ke-13 kalam. Pendek-pendek je. Tapi tak pendek mana, tapi nak banding dengan sifat iradah. Maknanya satu muka surat lebih pembicaraan sifat iradah, hak paling panjang sekali. Yang mana saya pernah sebutlah hak berkaitan dengan pembicaraan sifat iradah ni. Dalam kitab-kitab mana sekalipun, pembicaraan sifat iradah lah yang paling panjang. Sebagai contoh, saya pernah sebut kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab Imam Ghazali rahimahullah. Di dalam kitab tu ada 40 tajuk. 10 tajuk tauhid, 10 tajuk fiqh, 10 tajuk sifat kecelaan yang 10 tajuk, 10 sifat kepujian yang 10. Jadi 40 tajuk. Lepas tu nama kitab tu Arba'in, 40 nama dia. Kitab Arba'in fi Usuluddin, 40. Apa makna 40? Dia ada 10 tajuk tauhid, 10 tajuk fiqh. 10 tajuk fiqh ni masuk bab taharah, bab semayang, bab puasa, 10 tajuk fiqh tu. Kemudian dia ada 10 tajuk sifat kecelaan yang 10. Dia ada 10 tajuk sifat mahmudah kepujian yang 10. Dia cukup 40 tajuk dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Dan kitab Arba'in fi Usuluddin bicara bab sifat takdis. Sifat takdis ni sifat menyucikan Allah daripada menyamai dengan makhluk. Kalau kita panggil sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan kita Arba'in dia panggil sifat takdis. Apa makna takdis? Menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Dia ada setengah muka surat. Saya ada buat catatan ni. Kudrah ada 1/4 muka surat. Ilmu 1/4 muka surat. Samuk campur basar 1/4 muka surat.
Kalam 1/3 muka surat. Pembicaraan hari akhirah 1 muka surat. Dia ada 10 tajuk tauhid. Pembicaraan nubuah kenabian 2 muka surat. Pembicaraan sifat iradah 7 muka surat setengah. Pembicaraan iradah 7 muka surat setengah. Pembicaraan hari akhirah 1 muka surat. Pembicaraan nubuah kenabian 2 muka surat. Satu muka surat tu panjang. 1 muka surat tu panjang bicara, bukan sedikit. Tapi iradahnya 7 muka surat setengah. Pembicaraan apa? Pembicaraan hak berkaitan dengan rukun iman yang ke-6 yang paling banyak berlakunya terpesong, termasuk di kalangan mereka yang tidak disangka-sangka. Terpesong dalam bab rukun iman yang ke-6 ni, terpesong terkadang di kalangan mereka yang tidak disangka-sangka terpesong. Siapa yang tidak disangka-sangka terpesong? Orang yang dikenali sebagai agamawan. Orang yang berpengetahuan agama tiba-tiba terpesong dalam bab rukun iman yang ke-6 yang panjang bicara di dalam pembicaraan sifat iradah. Kita dalam Faridatul Faraid ini 1 musrat lebih di bawah pembicaraan sifat yang ke-8, sifat iradah. Kita terakhir dahulu bicara berkaitan dengan kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Panjang dah bicara tu. Kehendak Allah ni sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Kehendak Allah ni termasuk perkara yang manis dan juga perkara yang pahit. Hulwihi wa murih. Perkara yang manis kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang pahit pun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya perkara yang manis? Berjaya dalam kehidupan dunia. Itu perkara yang manis. Mana perkara yang pahit? Gagal dalam kehidupan di dunia. Mana manisnya? Contohnya dapat kesenangan kehidupan di dunia. Mana manisnya? Segar mega, tak ada sebarang penyakit. Itu manis. Hak pahitnya hidup dalam keadaan kesusahan. Mana pahitnya? Hidup dalam keadaan kesusahan. Mana pahitnya? Macam-macam penyakit hak ada. Kadang-kadang dipanggil penyakit cukup pekeh. Tahu penyakit cukup pekeh? Cukup pekeh. Cukup pekeh ni apa dia? Darah tinggi, kecil manis, gaut ke apa dah? Gaut jarang tau. Kolesterol. Darah tinggi, kecil manis, buah pinggang. Gitu tau. Gaut tu jarang-jarang. Mana dia kata penyakit cukup pekeh. Ini apa panggil apa ni? Ini dipanggil perkara yang pahit. Jadi seseorang yang Allah Ta'ala kehendakkan, Allah Ta'ala takdirkan dianya berjaya dalam kehidupan dan segar-mega dianya kehendak Allah. Berarti Allah redha kepadanya? Tidak, redha bab lain. Seseorang yang Allah Ta'ala takdirkan dianya hidup dalam kemiskinan, hidup dalam keadaan penyakit banyak, berarti Allah tidak redha. Itu bab lain. Sebab kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Dah Allah Ta'ala redha-nya hak mana? Hak Allah Ta'ala redha ni orang yang Allah Ta'ala takdirkan khairihi, yang ditakdirkan seseorang tu perkara yang baik, iman dan ta'ah. Ni Allah Ta'ala redha. Orang yang takdirkan ianya di kalangan orang yang beriman dan ta'ah, Allah Ta'ala redha ke dia. Walaupun di masa yang sama Allah Ta'ala takdirkan perkara pahit kepadanya. Allah Ta'ala takdirkan dia khairihi, perkara baik, iman dan ta'ah. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia perkara yang murih, perkara yang pahit.
Dia Allah Ta'ala takdirkan beriman dan ta'ah, dan Allah Ta'ala takdirkan dia miskin dan sakit. Allah Ta'ala tak redha sebab dia beriman dan ta'ah. Sebaliknya kalau Allah Ta'ala takdirkan kejahatan kepadanya, kufur dan maksiat, kita kata kufur tu tetap adalah hak maksiat, dia ahli maksiat, sembahyangnya tidak, puasanya tidak, tapi Allah Ta'ala takdirkan dia perkara yang khulwih, perkara yang manis. Dia tak sembahyang, dia tak puasa, tapi Allah takdirkan dia berjaya dalam pekerjaan, dalam perniagaan. Allah Ta'ala takdirkan dianya segomego, tidak ada sebarang penyakit, tapi Allah Ta'ala takdirkan dianya takdir yang jahat, mana takdir yang maksiat. Dia tak semayang, dia tak puasa, Allah tak redha ke dia, walaupun Allah Ta'ala takdirkan dia perkara yang manis sekalipun. Ada ni sebab apa? Sebab kita kejap dah. Takdir Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ada ni. Jadi kalau orang yang Tuhan tidak redha kerana dia kufur, orang yang Tuhan tidak redha kerana dia ahli maksiat, kenapa Allah kehendakkan perkara manis kepadanya? Itu istidraj. Dia panggil istidraj. Beri, ambil. Sampai masa mati nanti, balasan yang tidak balasan yang tidak terperilah jawapan dia. Beratlah balasan daripada Allah. Jadi Allah begitu sebagai istidraj. Sebaliknya kalau seseorang Allah Ta'ala takdirkan beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala takdirkan dia pula dengan kekayaan, Allah Ta'ala takdirkan pula dia dengan kesehatan. Kekayaan dan kesehatan yang ditakdirkan Allah sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian, dia beriman dan beramal soleh, Tuhan takdirkan dia kekayaan, itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian pula yang Allah Ta'ala nak balas sebenar-benarnya kepada orang beriman dan beramal soleh, bukan atas dunia. Dunia bukan negeri tempat balasan atas ketaatan. Dunia tempat ujian. Balasan ketaatan adalah tempat yang sebenar-benar di hari akhirat. Kalau di dunia ni tempat balasan atas ketaatan, maka Nabi yang paling banyak boleh dunia. Tapi kita maklum nabinya di dunia, Nabi hidup dalam keadaan miskin. Nabi mati tidak tinggal harta peninggalan pun. Nabi tinggal meninggal dalam keadaan miskin. Mana kalau atas dunia ni tempat untuk balas keimanan dan ketaatan seseorang, Nabi lah yang paling banyak terima balasan di dunia. Di dunia bukan tempat balasan. Tempat balasan kebaikan atas keimanan dan ketaatan dah di negeri tempat balasan akhirah, syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya kalau orang tu beriman dan beramal soleh, dia berjaya hidup di dunia, kaya dianya, sihat dianya, Tuhan nak balas tu sebab dia orang taat. Tidak, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dunia bukan tempat balasan. Tapi kalau orang tu orang kafir, kalau orang tu orang ahli maksiat, di dunia Tuhan takdirkan dia berbentuk kejayaan, itu dia dia panggil istidraj. Istidraj ni kita biasa dengar tak? Istidraj biasa dengar tak? Istidraj, saya kalau mengaji dahulu terjemahan dianya dipermua. Faham tak? Kita kadang-kadang ayat mua-mua ni dengan anak-anak lah. Tak? Allah mak ayah dia wak mua ke anak. Mana wak mua? Dia mana manja berlebihan. Manja berlebihan ni jadi macam baik tak jadi punah gitu. Dia panggil permua, dia panggil. Ini permua ni mana? Tuhan beri sampai masa mati seksaan. Itu makna permua, istidraj. Cuma kalau biasa tugas buat misalnya, dia buat misal dengan ayam kapung dengan ayam daging. Dia buat misal gitulah nak faham permua. Ayam kapung ni tempat tidur ayam kapung tak ada lampu, gelap. Tempat tidur ayam daging
Dia ada lampu terang. Maka bila ayam kapung tu gelap, malam dia tak boleh nak makan sebab dia tak nampak. Adapun ayam daging, malam ni tuang dia pasang lampu. Maka ayam daging ni siang boleh makan, malam boleh makan. Siang memang terang dia makan, malam dia boleh makan juga sebab ada lampu. Jadi kalau tengok gitu, tuang dia sayang kepada ayam daging lah. Sebab ayam daging boleh makan siang malam. Ayam kapung ni belah malam tak boleh makan. Jadi kalau tengok gitu, tuang dia tak sayang lah. Tak. Ayam daging tuang dia makan siang malam sebab nak sembelih cepat, nak jual. Gitu. Bukan tuang dia sayang. Beri makan gemuk. Gemuk metong. Ada gemuk metong tau. Gemuk sembelih jual. Gitu. Ayam kapung hok makan siang saja ni, malam tak makan ni, siapa ke mampu sendiri je tak sembelih pun tuan dia sayang nak sembelih ayam kapung dia ni. Tapi kalau tengok gitu kok, daging lah tuan dia sayang. Tak. Mana tuan dia beri sebab apa? Tuan dia nak sembelih. Tu contoh. Jadi tuan beri pada orang yang kafir ni, tuan beri kepada orang yang ahli maksiat, semayangnya tidak, puasanya tidak. Tuan beri dia kekayaan. Jadi hak tak semayang tak puasa ni, dia tambah pula dengan berjoli lah, minum arak lah, apa dah kaya ni. Tuan beri lagi. Dia orang Islam, semayang tidak, puasa tidak. Tuan beri kekayaan, dia berjoli, dia minum arak, dia berzina, dia minum arak, dia berzina. Tuan beri lagi dia ni. Jadi perniagaan dia tak jatuh-jatuh pun, perniagaan sentiasa naik. Tak kenapa Tuhan takdirkan dia berjaya. Dia dah hak kepada Allah Ta'ala tu. Tuhan beri ni sebagai istirahat. Ambil. Maksiat sampai masa mati, beratlah kesaksaan dia nya. Panggil apa tu? Istidraj dia panggil. Ni atas dunia. Biar diralik. Pada masa mati, tiba-tiba balasan seksaan. Jadi kita kejak dah kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Redha Allah hanyalah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan redha. Walaupun atas dunia Tuhan takdirkan ketinggian, ataupun atas dunia Tuhan takdirkan tidak ada apa-apa sekara pun. Tapi kalau dia beriman dan beramal soleh, pasti Tuhan redha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Telah redha oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu, mereka yang beriman dan beramal soleh. Tuhan redha. Atas dunia mungkin Tuhan uji dengan kejayaan. Atas dunia mungkin Tuhan uji dengan kesusahan. Atas dunia ni. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan redha. Maknanya kalaulah atas dunia dia berjaya, dipanggil nikmat daripada Allah, kurniaan daripada Allah serta redha dan ujian. Jadi apa paling pentingnya? Ujian. Jadi Allah redha, Allah kasih, Allah bersama adalah dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa, iaitu Allah Ta'ala bersama dengan orang yang beriman, dan Allah Ta'ala bersama dengan orang yang beramal soleh. Atas dunia mungkinlah Allah Ta'ala takdirkan perkara manis, ataupun Allah Ta'ala takdirkan perkara yang pahit. Hak saya sebut minggu lepasnya berkaitan dengan hak ni timbul biasanya. Tuhan takdirkan kejayaan, kemenangan. Tuhan takdirkan kejayaan, kemenangan atas dunia. Orang pilihan raya, pilihan raya ni ada yang menang, ada yang kalah. Yang mana menang takdir Allah, yang mana kalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi yang menang ke yang kalah Tuhan redha mana yang beriman dan beramal soleh. Atau Tuhan redha. Sama ada Tuhan takdirkan dia menang ataupun Tuhan takdirkan dia kalah sekalipun, janji dia orang beriman dan beramal soleh, janji jalanannya Quran dan hadis, dianya adalah orang yang Tuhan redha. Kalau Tuhan redha pada beriman dan beramal soleh, kenapa Tuhan takdirkan dianya tak menang? Kalau semata ujian daripada Allah. Pada ni kalau kita nak nampak nak nampak menang kalah ni, contoh di Palestin lah. Palestin ni dari segi peperangan, yang duk menang semua, yang jadi hero, yang jadi mana Israel lah. Umat Islam di Palestin kena tindas sentiasa kepada dengan mereka. Takdir siapa? Takdir Allah. Jadi maknanya yang ada segala-galanya adalah Israel. Umat Islamnya tertindas. Mana sentiasa dalam keadaan ditindas oleh orang Israel. Hak kuasa dia, kuasa tentera dia, kuasa ekonomi, kita maklumlah hebat Israel ni. Semuanya takdir Allah. Jadi Tuhan redha pada orang Israel ada. Jatuh Tuhan tidak redha kepada orang Israel kafir laknatullah. Pasti Allah redha kepada orang Palestin, orang beriman dan beramal soleh. Tapi Tuhan kenapa Tuhan takdirkan sentiasa dalam kekalahan, ditindas sentiasa. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Tapi orang yang tak faham akidah ni dia menang pilihan raya. Kemenangan adalah takdir Allah. Betul? Takdir Allah. Bila Allah takdirkan menang, mesti Allah redha kepada kami, Allah restu kepada kami, Allah bersama dengan kami. Itu orang nak reti akidah orang panggil. Allah akan redha, Allah akan bersama, Allah akan restu jikalau kamu orang yang bertakwa, orang yang beriman dan beramal soleh, jalan kamu Quran hadis, Allah Taala akan redha, Allah Ta'ala akan bersama, Allah Ta'ala akan restu pada kamu. Sama ada Allah takdirkan kamu menang ataupun Allah takdirkan kamu kalah. Kena duduk situ, kena faham. Ni dulu biasalah ayat ni. Memerintah 5-6 dekad. Takdir Allah, betul. Mesti Allah bersama dengan kami. Kalau Allah tak redha pada kami, pasti kami tak menang. Yang kadang-kadang yang bercakap ni pun kadang-kadang orang aliran agama juga yang bercakap seumpama ni. Tapi orang aliran yang sama, lepas kalah, lepas memerintah 6 dekad kalah, orang aliran agama yang sama tadi tak bunyi sepatah habuk. Masa menang Allah redha pang kalah. Orang agama tadi tak bunyi dah, Tuhan tak redha dah mangkali sebab kalah dah. Menang kalah takdir Allah. Redha Allah dengan takdir Allah tidak berlazimah. Begitu je. Siapa menang, siapa kalah, siapa menang. Sekarang ni silih berganti dah lah. Sekarang ni silih berganti, menang kalah. Dah mana Tuhan redha? Mana-mana yang beriman dan beramal soleh, Tuhan redha, menang ataupun kalah. Ini sebagai contoh lah. Contoh ni bukan hak Malaysia lah, hak luar negara, hak di Mesir. Ni tak ingat saya nak maklum ni ada pihak surau. Dia ni untuk makluman dia kata speka hak menara atas sekali tu, dia kata syok mana apa, syok mana jeng tau. Speka menara syok, syok. Jadi hak duk luar jauh sikit tu tak jelas lah. Hak duk luar kawasan surau ni okey lah. Kalau hak duduk, dia kata ada orang dengar rumah tu, dia kata mungkin lah untuk menguning ni kurang nyata lah sebab dia speka ni speka hak menara atas, hak tu dia syok. Jadi untuk menguning lah. Jadi hak duk jauh tu mungkin tak apa jelas lah. Apa yang duk luar tu mungkin insya-Allah lah duk luar tu. Sebab orang ni belajar ni macam-macam keadaan. Orang uzur tak boleh masuk ke dalam surau pun ada. Begitulah. Mana kadang-kadang kalau ada masalah speka kan, orang-orang uzur ni kesian lah.
Kadang-kadang mesej saya, Ustaz suara speaker tak ada kat luar, lepas tu saya nak buat macam mana lah. Saya ni pun setakat tekan on dengan off je ni. Tapi memanglah ada ketika-ketika tu. Sebab saya pun biasa dapat royak ke surah ni. Kalau nak repair nak apa, janganlah dekat-dekat dengan Selasa kata, kesian kat orang kata. Orang duduk luar tu bukan dia tak mau masuk. Adalah dia punya keuzuran masing-masing tu. Orang nak masuk sangat tapi adalah masalah dia. Tapi kalau kena minggu hok tak bunyi, faham-faham lah. Senyap duduk luar. Cuma ada orang hok itu sikit, dia tak bunyi luar, dia buka FB. Buka telefon, buka FB boleh dengar juga. Gitulah. Orang ni pandai kau. Kalau orang ada FB belakang ni tau. Telefon semua telefon comel belakang, mocik-mocik ni pun. Telefon gesek-gesek belakang ni. Mana tak dengar kau, dia buka telefon tu lah, boleh tengok dalam FB. Gitu je lah. Jadi hak dia menaruh atas tu dia kata syok. Saya nak buat contohnya hak macam di Mesir. Ingat tak di Mesir, daripada Hosni Mubarak 30 tahun, kemudian pilihan raya bertukar pada Dr. Morsi, hanya sempat setahun, kemudian Dr. Morsi digulingkan oleh Sisi. Tak, Sisi tau. Bukan kedian Sisi. Sisi. Kemudian hak menggulingkan Dr. Morsi tu. Jadi sekarang ni Dr. Morsi hanya sempat menjadi Presiden Mesir hanya setahun. Jadi masa tu dalam FB lah. Ni saya ingat benda ni. Dalam FB, maka timbul dalam FB. Kenapa Dr. Morsi hanya sempat memerintah setahun? Takdir Allah. Betul, takdir Allah. Berarti Allah tidak redha dengan Dr. Morsi. Sebab Dr. Morsi jalanan tidak betul dengan agama. Sebab itulah dia hanya setahun sahaja. Ni jahil akidah. Dr. Morsi hanya setahun, kemudian digulingkan oleh Jeneral Sisi tadi tu. Memang takdir Allah. Tapi Allah tak redha ke? Allah redha ke tak redha? Dia beriman beramal soleh ke tidak? Kalau dia beriman, dia beramal soleh, dia orang yang Al-Quran dan Hadis, Tuhan redha ke dia? Walaupun dia hanya boleh memerintah setahun, walaupun dia tidak pernah boleh memerintah sekalipun. Gitu je. Dan kita maklum Dr. Morsi mati dalam penjara, almarhum dah sekarang. Tapi ada orang kata, kenapa Dr. Morsi ditakdirkan oleh Allah menjadi Presiden Mesir hanya setahun? Kerana Tuhan tak redha, dia kata. Salah begitu. Tuhan redha ke tak redha pada Dr. Morsi, tengok jalanan dia beriman dan beramal soleh, Quran hadis ataupun tidak. Itu je. Dan kalau begitu Hosni Mubarak memerintah 30 tahun Mesir, digulingkan oleh rakyat dengan tunjuk perasaan. 30 tahun berarti Tuhan redha ah. Dan Hosni Mubarak menjadi presiden 30 tahun, memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah redha ke tidak? Kalau Hosni Mubarak beriman dan beramal soleh, Al-Quran dan hadis, maka Tuhan redha. Kalau tidak, Tuhan tak redha. Walaupun memerintah 30 tahun, 300 tahun sekalipun. Dia ni. Sebab apa? Sebab takdir Allah, redha Allah tidak berlaziman. Gitu je. Lepas tu sekarang macam mana? Hak mana Tuhan redha? Mana-mana yang beriman dan beramal soleh, Al-Quran dan hadis. Dah hak mana sebenarnya? Kita kena belajar lah. Semua mengaku dia sebenar. Memang semua mengaku dia sebenar belaka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kumpulan dia akan bergembira dengan kumpulan mereka. Mereka lah yang sebenar. Lepas tu mana yang sebenar? Yang mana yang sebenarnya? Hak betul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Berselisih, kembali kepada Allah dan Rasul. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu mana yang sebenar? Kita balik kepada ilmu. Orang yang sebenar beriman dan soleh saja Tuhan redha, sama ada atas dunia hidupnya berjaya ataupun tidak. Sebab apa? Sebab redha Allah, kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kemudian satu lagi saya nak sentuh. Jadi sifat yang ke-9, sifat ilmu ni, kita baca tajuk je lah tadinya. Baca tajuk je.
hak berkaitan dengan redha Allah dengan suruh Allah. Redha dengan suruh, redha dengan kehendak Allah dengan suruh. Yang saya duduk sebut ulang-ulang, kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Redha dengan suruh berlaziman. Hak tuan redha, tuan suruh, tuan suruh, tuan redha. Ada ni berlaziman. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Berarti kehendak Allah, suruh Allah tidak berlaziman jugalah. Tahu? Allah kehendak seseorang kufur dan maksiat. Allah suruh tak seseorang kufur dan maksiat? Tidak. Allah tidak suruh. Jadi kehendak Allah, suruh Allah pun tidak berlaziman. Dalam satu ceramah ni bukan ceramah terbuka lah, ceramah tertutup dalam dewan lah, dalam dewan. Tetapi walaupun ceramah tu tertutup dalam dewan, dia ada live. Bila jadi live ni terbuka lah. Ceramah tu dalam dewan tertutup, tapi ceramah tu live. Mana semua tu orang boleh tengok ceramah tu. Ceramah tu di hadapan tu ada orang Islam dan ada yang bukan Islam. Maka ada satu penceramah ni orang yang besar lah dalam negara. Orang yang pernah menjadi orang nombor satu dalam negara, orang besar dalam negara. Tapi masa tu bukan orang besar dah masa tunya. Dia ceramah ni di hadapan tu ada orang Islam dan ada orang kafir. Dia kata mana? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak kehendaki jadi Islam belaka. Berarti Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Dia kata gitu. Allah tidak kehendaki jadi Islam belaka. Berarti Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Sebab kalau Allah suruh jadi Islam belaka, nescaya Allah akan kehendaki jadi Islam belaka, kun fayakun, maka jadi Islam belaka lah. Tapi Allah kehendaki tak jadi Islam belaka? Tak. Berarti Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Macam mau gitu. Kan kita faham sekarang kan, kehendak Allah hak jadi Islamnya, kalau satu dunia ni hanya 1/4. Saya mengatakan 1/5 gitulah. Jangan kira Malaysia lah. Malaysia ni memang 60% tu orang Islam. Kira satu dunia orang Islam hanya 1/4 ataupun 1/5. Berarti Allah tidak kehendak jadi Islam belaka. Bukan Allah kehendak di Islam ni hanya 1 daripada 1/4 saja, 1/5 sahaja. Mana orang ramanya kehendak Allah adalah kafir. Faham tak ni? Berarti Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Dia kata gitu. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, pasti Allah akan kun fayakun, jadi Islam belaka lah. Maka jadi Islam belaka. Tuhan buat tak gitu? Tuhan tak buat gitu. Berarti Tuhan tidak suruh jadi Islam belaka. Dengar dia kafir, Tuhan Allah gitu. Bukan suruh jadi Islam belaka. Yang orang Islam tu dakwah orang kafir semua masuk Islam, buat apa? Pada ni. Tapi yang bercakap ni memang orang yang sangat jahil dalam bidang agama. Tapi malangnya ceramah yang terbuka jadi live seumpama tu tidak ada teguran pun daripada orang agama. Dia kata dia orang nombor 1 dalam negara, pada masa dia ceramah dia bukan lagi orang nombor 1 dalam negara. Mana orang agama sudah tak perlu takut dah nak menegur kesalahan tu. Tapi malangnya orang agama tak bunyi apa. Dan saya pernah tanya orang agama sendiri, di mana salah kata-kata ni? Orang agama pun tak nak jawab di mana salah. Saya pernah tanya orang agama, sekarang kehendak Allah mana tak jadi Islam belaka, berarti Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Salah begitu tu. Salahnya di mana? Kenapa salah? Kan betul kan Allah tidak kehendak jadi Islam belaka kan? Allah hanya kehendak 1/4 ataupun 1/5 sahaja ahli dunia jadi orang Islam. Betul lah.
Allah Ta'ala kehendak hanya 1415. Allah tidak kehendak di Islam belaka. Maka berarti Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Salahnya di mana? Orang agama tak nak cerita salahnya di mana. Kita kehendak Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Betul, Allah kehendak hanya sebahagian sahaja yang jadi orang Islam, 1/4 sahaja ataupun 1/5 sahaja ahli dunia yang jadi orang Islam. Kalau Allah kehendak jadi Islam belaka, jadi Islam belaka lah. Dan ayat Allah Ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Tuhan kata, jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau yang Muhammad akan bahawa beriman oleh sekalian dunia, nescaya akan berimanlah oleh sekalian ahli dunia kalau Tuhan kehendak. Tapi Tuhan tidak kehendak, maka jadi orang Islamnya hanya 1/4 sahaja, 1/4 daripada ahli dunia sahaja. Tapi walaupun Allah tidak kehendak jadi Islam belaka, tapi Allah suruh jadi Islam belaka. Itu hikmah diutuskan Rasul supaya semua orang jadi Islam. Allah suruh, Allah perintah tu supaya jadi Islam belaka. Sebab dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Kata alimu ya Muhammad, ini Tuhan perintah pada Nabi kita supaya kata, wahai manusia. Ini surah Al-A'raf ayat yang ke-158. Wahai manusia, sesungguhnya aku ada utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Di hujung ayat Nabi pun berkata, fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kamu hai manusia dengan Allah dan dengan Rasul. Jadi maknanya Allah Ta'ala perintah kepada Nabi supaya suruh semua manusia supaya beriman dengan Allah dan Rasul. Itu hikmah diutuskan Rasul. Allah nak menyuruh sekalian manusia supaya beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Itu suruhan Allah. Tapi suruh Allah, kehendak Allah tidak berlaziman. Yang Allah Ta'ala kehendak hanya 1/4 ataupun 1/5 sahaja ahli dunia yang jadi orang Islam. Sebab apa? Sebab kehendak dan suruh tidak berlaziman. Ada ni. Allah kehendak hanya 1/4, 1/5 daripada ahli dunia dia ada orang Islam. Tetapi Allah suruh ya ayyuna fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kamu, kata Nabi, wahai manusia sekaliannya, dengan Allah dan dengan Rasul. Itu perintah Allah. Yang Allah Ta'ala perintah pada Rasul supaya seru kepada sekalian manusia. Mana suruhan Allahnya supaya sekalian manusia beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Tapi takdir Allah hanya sebahagian sahaja yang beriman dengan Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab kehendak Allah dan suruh Allah tidak berlaziman. Hak ceramah tadi tu memang orang jahil sangat-sangat. Tapi malangnya orang agama mengetahui perkara tersebut, tetapi tidak ada seorang pun yang kemukakan bantahan. Sebab sudah menjadi langsung, walaupun ceramah tu di dewan yang tertutup, tapi dia menjadi secara langsung lah, live FB, mana semua orang boleh dengar. Allah Ta'ala tidak kehendak jadi Islam belaka, berarti Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Tu ceramah dia salah lah. Betul, Allah tidak kehendak jadi Islam belaka, tapi Allah suruh jadi Islam belaka. Sebagaimana jelas kan, Al-Quran memerintah kepada orang yang beriman supaya mendirikan sembahyang. Aqimus solat, diri oleh kamu akan sembahyang. Tengok jelas, Al-Quran perintah kepada orang beriman supaya dirikan sembahyang. Allah suruh supaya dirikan sembahyang. Allah kehendak hanya sebahagian saja yang sembahyang, bahagian laginya orang beriman tapi tak sembahyang. Tapi Allah suruh sembahyang ke tak?
Allah suruh orang beriman semayang semua sekali lah semayang. Orang beriman dengan Allah dan Rasul kan semayanglah. Jadi Allah perintah orang beriman supaya semayang, tapi Allah kehendak hanya sebahagiannya semayang, sebahagiannya tidak semayang. Allah suruh semayang belaka, tapi Allah kehendak sebahagian dia semayang, semayangnya tidak. Kenapa? Kehendak Allah dan suruh Allah tidak berlaziman. Allah suruh ati'ullah wa ati'ur rasul, taat oleh kamu akan Allah, taat oleh kamu akan Rasul. Itu suruhan Allah, tapi Allah kehendak sebahagian taat, sebahagian tidak taat. Ke mana? Sebab apa? Sebab kehendak Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Allah kehendak seseorang tu kufur, tapi Allah tak suruh dia kufur. Allah kehendak seseorang tu melakukan maksiat, tapi Allah tidak suruh seseorang melakukan maksiat. Itu mana? Kehendak dan suruh tidak berlaziman. Mana? Inilah kaedah sifat 20. Hak pelik-pelik itu boleh faham lah. Kalau betul macam mana, kalau salah nyekuk jalan mana. Boleh cerita tak boleh cerita tu perkara yang kedua. Salah cakap gitu tu. Mana boleh kata Tuhan tidak suruh jadi Islam belaka. Tuhan suruh jadi Islam belaka, cuma tahu tak kendak je. Mana ni? Mana kita boleh tahu betul ataupun salah? Mana? Kaedah sifat 20. Kitab Faridatul Faraid. Jadi kira ni sambungan balik hak sifat yang ke-8, sifat iradah. Jadi ke-9 insya-Allah kita baca semula di minggu depan. Ke-9-nya ilmu, artinya ilmu mengetahui. Wallahu a'lam.